Hmm. Nah, kena. Hmm. Apa punya air tak? Ha? Apa punya air? Air masak. Right, Assalamualaikum. Dengar Waalaikumsalam, dengar saya. Alright, okay, Alhamdulillah. Kita tunggu yang lain masuk dulu. Lepas tu nanti kita terus start Tadi 10 orang. Kita sekarang baru ada 7. Lagi 3 orang. Siapa kita masuk? Aiman. Aiman. Farhani. Zamri. Betul. Hani dah masuk. Lagi 2 orang. Zamri. Okay, Zamri. Lagi seorang Aiman. Aiman tinggi. Aiman tinggi tak masuk lagi Oh dah, keluar seorang. Zamri keluar. Right, tak apa. Sementara kita tunggu Aiman seorang tu, kita mula kelas kita Right, okay. Okay, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi salli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Right, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas motion graphic untuk lab punya session. Inilah lab yang kedua. Semalam kita buat lab pertama, ni lab yang kedua. Hari ni kita nak terus tengok directly dekat dalam kita punya Adobe After Effects, macam mana kita nak gunakan Adobe After Effects to be a part of kita punya motion graphic lah. So without further ado, you guys boleh buka you guys punya Adobe After Effects. Sekejap lagi nanti saya share screen Sekejap, saya share screen.
Okay, boleh nampak skrin saya? Boleh sir. Nampak tak pop-up ni? Nampak? Okay, right. Okay. So, kalau... Dah, semua dah buka dah? Dah sir. Okay dah Alright, okay. So, ini just a very basic. Saya tak nak terus menjerumus kepada ikon-ikon, tak payah. Kita akan terus walk through lah. Okay. Just a very basic saja untuk kita nak set up. Ada few things yang kita nak kena set up dulu. Alright, okay. So, untuk ni yang new project ni kita boleh abaikan. Standard selalu kita akan pakai new project lah. So, yang this one you guys boleh turn off dulu. Keluarkan. Kita terus jump kat sini. Boleh tak terus jump masuk kat dalam yang screen ni? Boleh. Boleh yang PC user ni saya risau sebab tak sama kan. Kalau boleh alhamdulillah lah. Right, okay. So kita terus jump masuk sini lah. Semua orang ada screen sama macam saya? Ada sir. Alright. Ada sir. Okay. So, apa yang kita nak kena buat first, bila kita dah buka kita punya After Effects, kita kena tengok dia punya setting. Sebab After Effects ni dia akan banyak pakai kita punya graphical, dia lah kita punya GPU untuk nak buat rendering lah. So, kita pergi dekat sini. Kalau untuk Mac pergi dekat edit. Kalau untuk Mac pergi dekat file. Kalau dekat untuk PC pun cuba tengok dekat file. Okay. Sorry, bukan file. Kalau Mac dekat ni, yang perkataan After Effects. Kalau dekat PC, cuba tengok kat edit. Awak kena pergi ni, Preferences. Dekat sini. Kita nak tengok yang ni, Preferences ni. Okay. Ada tak? Okay sir, ada. Ada dekat edit kan? Kat edit. Okay. So sampai dekat preferences ni, kita pergi kat general. Kita masuk kat general dulu. Nanti dia akan keluar tab banyak-banyak lah. Okay. So ada few things yang kita nak kena tengok dekat sini. Sebab ada isu yang macam sebelum ni masa saya menggunakan PC, dia punya rendering time dia agak slow. So kita nak kena tengok dekat sini yang mana kita kena set up. Okay. So general tak ada apa benda. Preview yang this one tak ada apa benda. Okay. Sekejap yang display ni pun okey, import tak ada masalah, output okey. Ni tak payah, label pun tak payah. Ini you guys boleh tukar lah kalau you guys nak label lah. You guys boleh adjust yang label ni, you guys boleh namakan lah setiap satu tu. Ingat kan semalam saya tunjuk yang setiap kita punya layer ni akan keluar color-color kan. So kita boleh adjust lah kita punya layer tu. Ini untuk media cache, untuk kita simpan kita punya tu. Alright, yang ni tak ada. Appearance tak ada. Ni. Dekat sini, memory ni. Cuba pergi dekat memory. Pergi dekat memory. Kalau awak tengok kat sini, dia ada bagi ni tau. Dia akan mention berapa RAM yang kita ada dan berapa yang kita reserve untuk AE. So dekat sini dia dah reservekan saya 11 gig untuk AE saja. Yang balance lagi 5 ni dia bagi untuk another application lah. Macam for example kalau dekat dalam background saya ada running Google Chrome ke. Macam sekarang ni saya tengah running Google Chrome sebab saya buat Google Meet. So you guys boleh set up kat sini, you guys boleh adjust. Okay, ni secara standard dia bagilah. Dia depends pada RAM you berapa. Okay. So kalau boleh banyakkan dekat kita punya RAM dekat kita punya AE lah. Supaya nanti senang dia nak preview balik kita punya tu lah. Alright, okay. So kalau boleh tinggalkan 5 je. Okay. Kalau macam you ada 8 RAM, tinggalkan 3, saya rasa 3 kot. Juga boleh adjust. Boleh adjust tak ini? Boleh sir. Okay. You adjustkan yang ni lah. Alright, okay. So ini dekat bahagian kita punya memory. Sebab nanti kan kita nak preview. Okay, lepas tu audio hardware tak ada masalah. Audio output tak ada masalah. Sync setting, type dan juga ni scripting ataupun kita punya expression. Okay. Sekejap output. Okay. So dah settle semua ni. Kita tekan okay.
Alright, okay. Lepas tu kita pergi dekat kita punya project setting, dekat file, pergi dekat kita punya project setting. Kita nak tengok ni, video rendering and effects. Ada tak video rendering and effects? Ada? Okey. Cuba tengok kat video rendering dengan effects tu, selalunya kalau untuk PC dia akan bagi dua. Macam saya ada dua. Satu Mercury software only, satu lagi GPU acceleration. GPU acceleration ni, ini untuk Mac punya sistem lah. Maksudnya saya pakai dia punya GPU. Kalau siapa yang pakai PC ataupun pakai laptop yang ada GPU, macam for example you guys ada Nvidia ataupun you guys ada apa tu Radeon, so dia akan keluar kat sini Radeon ataupun Nvidia. Kalau ada, klik yang tu. Kita nak pakai graphic card dia, kita tak nak pakai software. Software ni adalah bermaksud dia akan menggunakan kita punya CPU. Dia tak menggunakan kita punya GPU untuk rendering dengan effects. Okay? Boleh? Ada tak? Ada tak di sini? Ada? Ada, sir. Okay, right. Okay. So, kita pilih kita punya GPU. Okay. Settle bila kita dah pilih kita punya GPU dan kita klik OK. Yang lain tak payah usik. Yang lain tak payah usik. Yang ni semua tak payah. Ini semua tak payah. Okay, kita tekan OK. Right, done. Okay, settle. So, once dah settle kita punya setup pada kita punya setting, kita punya Adobe After Effects, dan barulah kita nak start kita punya composition untuk yang kita punya motion graphic. Okay, so untuk kita punya first project ni, saya nak pergi kepada new composition. Kita ada dua. Ini daripada footage. Ini kita nak buat clean lah, maksudnya kosong, tak ada apa benda. So kita buat new composition. Klik pada new composition. Nanti dia akan keluar yang ni. Lepas tu you guys namakan composition you tu sebagai composition 1. Tak payah tukar benda lah. Okay, composition 1. Okay, ini bukan project save tak. Ini adalah composition. Nama kita punya canvas. Bukan nama kita punya project yang kita akan save nanti. Selalunya kalau macam dalam Photoshop, kalau kita bagi nama kita punya ni, kita tulis kat sini com1, nanti bila kita save, file kita yang dekat mana-mana kita save tu dia akan jadi com1, betul? Kalau untuk Photoshop kan. Yang ni bukan. Yang composition setting ni adalah untuk kita punya screen setup saja. Nanti bila kita save, kita boleh pakai nama lain. So yang ni you tak payah risau lah pasal benda ni Okay. So biarkan dia sebagai com1. Lepas tu kita tengok kat sini yang saya bagi tahu, ambil yang HDTV 1080 29.97. Okey, dah? Dah. Dah Okey, settle. Lepas tu yang ni dia mesti square pixel. Square pixel. Okay. Lepas tu yang ni dia punya resolution full. Okay, resolution ni full. Nanti kita boleh tukar ni, tak payah risau. Yang ni kita boleh tukar. Nanti saya akan bagi tahu macam kita tukar. Okay. Alright, okay. Lepas tu start time code ni biar ada 0000. Okay. Okay, duration ni. Duration ni letak 10 saat. 10 saat bermaksud 0.001000. Okey, letak 10 saat. Kita nak dia punya tu 10 saat saja. Okey? Dah? Dah. Okey, lepas tu background color ni. Secara standardnya dia akan bagi warna hitam. Okey, ada setengah-setengah tu dia selalunya dia akan bagi warna hitam ataupun warna putih lah, dua color tu. Okey. So kita akan tukarkan dia, kita ambil warna kelabu sikit. Jangan ambil apa tu black lah, kita ambil dark grey. Dark grey ataupun grey lah, something like that. Okay, kita tukar, kita ambil grey, light grey ke. Janji dia bukan warna putih, dia bukan solid putih ataupun dia bukan solid black lah. Alright. Okay, nanti dia akan tulis pale grey red, something like that lah. Okay.
So lepas kita dah setting ini, settle semua ni, kita pergi dekat tab yang 3 atas ni. Kita ada basic, advanced dan juga 3D renderer. Kita pergi dekat advanced, kita tengok kat sini. Ini adalah kita nak setting kita punya kita punya motion blur dengan kita punya canvas. Lepas tu ni selalu jarang kita usik. Yang 3D renderer ni kita nak tengok macam mana dia nak render kita punya composition kita ni. Kalau awak tengok kat sini, renderer dia ada 3D klasik ataupun Cinema 4D. Okey. Selalunya kalau normal kita akan pakai 3D. Kalau kita ada buat 3D ni, kalau 3D tapi since kita tak pakai 3D, yang ni tak payah usik. Cuma saya tunjuk saja sampel. Jikalau nanti akan ada satu session tu memang kita akan buat 3D. So bila kita nak check kita punya 3D, kita tengok, kita boleh pilih apa jenis renderer yang kita nak pakai. So dekat saya ada dua, Classic 3D dan juga Cinema 4D. So macam mana saya ada Cinema 4D ni? Sebab saya install Cinema 4D punya. Ini adalah software animation. So saya boleh menggunakan animation punya software tu punya renderer punya machine untuk render dekat saya punya Adobe After Effects. Okay. So kalau tak ada yang ni tak apa, tak jadi masalah. Kita maintain saja Classic 3D. Alright. Okay. Boleh? Boleh. Alright. Okay, settle semua tu, settle. Barulah kita klik OK. Okay. Bila kita klik OK, kita akan dapat kita punya screen tadi tu yang berwarna kelabu. Lepas tu kita akan nampaklah bawah tu ada line warna hijau lah dan sebagainya lah. Alright. Okay. Semua ada? Ada Alright. Okay. So, bila kita dah buat composition, okay, kita buat composition, inilah kita punya canvas saya punya mouse gerak-gerak ni nampak tak kat skrin awak? Nampak. Okay. So inilah kita punya kita punya composition Kalau kita tengok kat sebelah kiri ni kita akan dapat ada satu ni. Dia macam items lah. Dia tulis sini com 1 composition, jenis composition. Ini adalah maksudnya kalau dalam untuk kita punya video editing, kini kita panggil sebagai kita punya project. Ataupun kita punya file, working file. Inilah kita panggil com. Ataupun kita panggil kita punya canvas lah. Alright, dia akan namakan dekat sini. So later on kalau you guys nak tukar pun boleh tak menjadi masalah. Alright, okay. So apa yang kita nak straightforward untuk hari ni, kita nak belajar macam mana kita nak buat very basic punya animation untuk dengan teks. Okay, sebab selalunya dalam motion graphic, kebanyakannya motion graphic ni dia banyak menggunakan teks untuk be a part of dia punya elemen yang ada dalam kita punya motion graphic bila kita nak deliver information. So teks ni adalah boleh katakan satu elemen yang sangat penting lah, dan kita kena tahu macam mana kita nak buat teks punya motion. Okay. Okay. So secara basically-nya, ada setengah-setengah antara you guys ni yang memang tahu macam mana nak gunakan After Effects. Ada yang tak tahu nak gunakan After Effects. Tak apa, saya akan start from basic. Sebab ini ada kita punya first class yang betul one to one. Nanti time by time kita akan upgrade sampailah kita pergi yang kata apa, intermediate ataupun advanced punya level lah. Alright, kita akan start dengan basic dulu. At least you guys tahu basic tu macam mana. Alright, okay. So kita pergi dekat atas ni, dekat belah atas ni, belah atas kiri, you guys akan nampak ada gambar rumah lah, gambar tangan lah, magnifying glass lah, video, pen, semua tu lah dan sebagainya. Betul? Alright, so secara basicnya, kita nak ambil teks, kita pergi dekat yang icon T tu. Okay, icon T tu, dan you guys akan dapat this text punya icon lah. Okay, cuma bezanya dia punya shortcut key dia maybe berbeza lah. Kalau macam dalam Photoshop, kita tekan T, dia akan keluar untuk text. Okay, kalau yang kat sini diminta kita tu untuk tekan, kalau macam untuk Mac dia minta tekan command T lah. Okay, so bila kita klik pada text ni, okay, kita klik sekali, okay, nanti kita bawa kita punya mouse dekat kita punya canvas, dia akan jadi sama macam dalam Photoshop lah. Kita boleh start klik dan kita boleh start tulis. Okay, kita ada dua cara. Cara yang pertama, kita klik, nanti dia akan keluar yang line tu dan kita start type lah apa yang kita nak buat. Okay, itu yang pertama itu yang pertama. Okay, sekejap nanti saya tunjuk. Okay, yang kedua adalah jikalau kita plan kita nak adakan box. Maksudnya kita nak dia berada dalam box, kita boleh klik
tanpa melepaskan mouse dan kita tarik. Nanti dia akan create satu box macam ni lah. Okay. So kita lepas. So tulisan kita tu akan berada dalam kita punya bounding box ni sahaja. Alright. Okay. So the option is yours. Kalau macam saya tunjuk kenapa ada dua perbezaan. Okay. Kalau perbezaan yang pertama tadi kalau saya klik terus dan saya type lah. Katalah saya type, saya tulis ni. Awak tengok apa jadi? Wordings tu dia akan makin lama makin ke kanan, dia akan keluar daripada frame. Okey, maksudnya dia tak turun bawah. Tetapi jikalau katalah, okey, terlepas. Jikalau katalah, okey, saya ambil teks ni, saya buat bounding box, okey. Dan tulisan yang saya tulis tu hanya akan berada dekat dalam saya punya box tu saja. Tengok dia akan auto turun bawah sendiri. Itu bezanya kalau kita klik single dan kita buat bounding box. Okay. So you have an option lah. Either if let's say you are planning to create you guys punya text tu, maksudnya daripada offset, lepas tu dia masuk insert, itu you guys boleh buat panjang lah. Tapi if you planning that you punya text memang akan appear always on screen, and then you guys boleh buat bounding box supaya you guys tak akan ada tak buang masa lah nak pergi tarik you guys punya text untuk masukkan dalam you guys punya box. Alright? Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, so saya recommendkan you guys untuk buat bounding box. Okay? So buat bounding box, dah ada kat situ, lepas tu dia akan create you guys punya boxes. Boxes jangan risau. Kita boleh enlarge, kita boleh kecilkan. Tu jangan risau. Okay. So lepas dah jadi kita punya box tu, and then saya nak minta you fill in dengan any text. Okay. Apa-apa text, make sure dia ada lebih daripada 3 layer. Okay. So saya tulis kat sini. Hari ini saya bersama pelajar Yusas, sorry. Yusas bagi mengikuti kelas motion graphic dengan menggunakan Adobe After Effects. Right. Okay. So saya ada lebih daripada 3 line lah. Alright. Okay. So saya nak minta awak tulis untuk awak punya part. Okey dah? Semua dah ada teks lah semua? Dah. Alright. Ada yang terlepas tak? Semua boleh follow? Semua boleh follow? Boleh follow? Boleh, sir. Alright, okay. Saya continue Alright, okay. So, lepas kita dah ada kita punya teks ni, awak jangan risau. Kalau saya punya teks ni tak sama macam awak, jangan risau. Don't worry ni. Jadi, kita akan ubah. Saya akan tunjuk macam mana nak ubah Okay. So, lepas ni, kita nak keluar daripada sini. Kita boleh pergi ke atas ni. Kita ambil kita punya selection tools. Huruf V. Okay. So, awak boleh tekan kat sini. Nanti dia akan jadi macam ni lah. So, kita punya V ni. Okay. Akan ada kembali pada kita punya mouse. Tadi saya mention dengan awak. Kita boleh besarkan kita punya bounding box. So bila kita klik pada kita punya teks ni, dia akan ada this dot lah, this dot. Awak boleh klik pada mana-mana bucu, you guys boleh drag. Okay, nampak kita boleh besarkan dia ikut based on pada yang kita nak lah. Okay, so kalau macam for example kalau kita tarik sahaja kosong, dia macam dalam Photoshop, dia akan flat. Tapi kalau kita tekan shift, dia akan maintain the sizing. Okay, dia akan maintain the sizing dan kita boleh enlargekan based on pada size yang kita nak. Alright, okay. So kita boleh buat macam tu kalau kita nak. Alright, okay.
So kalau macam for example, macam mana saya punya tulisan ni dia ada this outline sahaja. Okay, pergi pada sebelah kanan skrin awak. Pergi pada sebelah kanan skrin awak. So you guys akan dapat this kita panggil properties punya section ni lah. So kita ada info, kita ada preview, kita ada paragraph, lepas tu bawah tu kita ada character. Okay, so you boleh load up you guys punya character ni. Okay, so dekat sini you guys boleh nampak lah yang ada sebelah kanan tu, yang macam Photoshop tu. Apabila kita nak buat color, so saya boleh switch kat sini. Yang asalnya macam ni, dia fill in. Okay, now saya tak nak dia fill in, saya nak dia kosong. Dan saya nak dia stroke saja. So saya tukar dia punya stroke dekat sebelah kanan. So dia jadi stroke semata-mata. Okay, selain tu juga kita boleh tukar dia punya font. Dia almost exactly sama macam dalam Photoshop. You guys boleh tukar dia punya font. You guys boleh adjust. Kata macam for example, saya ambil saya punya font, this one. Okay, you guys boleh tukar dia punya font. Okay, macam ni tukar dia punya font. You guys boleh tukar dia punya sizing. Okay, just drag your mouse left and right. Untuk sizing tu nanti dia akan besar lah, ikut based on pada apa yang kita adjust. And then you guys boleh setkan dia punya paragraph. You guys nak justify ke, you guys nak center ke. Okay, so this one I put center. Sebab tadi saya align left. Okay, so saya put center supaya nampak cantik sikit dia punya wordings dia. Alright, okay. And then you guys boleh adjust dia punya kening. You guys boleh adjust dia punya tracking. Sama exactly macam dalam Photoshop. Alright, okay. Dekat sini lah. Kalau nampak dia punya adjustment dia dekat sini. Okay. Even dia punya line up, punya text, punya line ni. Yang dia punya outstroke tu pun kita boleh adjust. Nampak dekat yang 2 pixel ni. Yang ada line-line ni. So boleh naikkan. You guys nak dia tebal mana. Tadi dia 2 pixel. So saya boleh naikkan jadi 3. Ataupun saya boleh tebalkan jadi sampai 8. Ikut bergantung pada kesesuaian projek yang kita nak buat. So saya setkan dia sebagai 4. Supaya nampak okay, clean. You guys boleh baca dekat situ. Dekat sini pun kita boleh tengok ada kita punya fill dan stroke lah. Kita nak adjust dia macam mana. Kita boleh adjust. So all those adjustment things for text and character should be on your right hand side lah. Ada kita punya windows, iaitu characters punya windows. Alright. Okay. Ada? Semua ada windows yang character tu? Ada, sir. Alright. Okay. So far okay, boleh follow? Boleh sir. Alright. Boleh sir. Okay. Boleh, Right. sir. Okay. So settle kita punya adjustment untuk kita punya text. Okay, now apa kita nak kena tengok adalah whenever kita letak text dekat atas kita punya timeline. Timeline atas kita punya canvas. Secara automatically-nya kalau awak tengok dekat bawah ni, dia akan ada keluar kita punya layer. Dia akan jadikan satu layer dekat bawah ni. Okay. So layer ni adalah layer text. Okay, so dia akan jadikan satu layer dan dia ada line up warna merah. Macam saya bagi tahu semalam, line up warna merah ni dia bukan sebenarnya kalau teks warna merah, kalau teks warna merah. Tak, dia adalah optional. Selalunya dia akan bagi awal tu dengan warna merah based on pada kita punya setting tadi lah yang kita buat. So yang color ni kita boleh tukar. You guys boleh pergi dekat left hand side. You guys akan nampak this red box. You guys boleh klik dekat red box tu dan you guys boleh change what kind of color that you are planning to use for you punya project. Okay. So kalau macam for example just now dia bagi kita merah, maybe you guys boleh apply kuning ke, ataupun you guys nak something yang warna biru ke, sea foam ke dan sebagainya. It's up to you guys lah. The choice is you. You yang adjust the color based on pada you punya preferences. Okay, apa you guys nak set. Macam hari tu saya dah mention, sekarang ni kita nampak satu layer saja. Okay, senang kita nak manage. Tapi bila kita dah ada multiple layer dengan ada multiple scene, so itu akan menyebabkan kita akan agak menjadi ragu-ragu yang mana. So that's why kita setkan. Kita tahu warna merah adalah apa, warna biru adalah apa, warna kuning dan seterusnya adalah apa-apa-apa. So the next time bila kita nak cari, kita tahu. Okay, right. So
Bila kita buat apa-apa dekat atas ni, automatically dia akan jadi layer-layer. Sebiji macam Photoshop. Kita buat teks, dia akan keluar satu layer. Kita buat ni, dia akan keluar satu layer. Kita bubuh objek, kita buat satu layer. Cuma bezanya, kalau dalam Photoshop, layer dia daripada bawah naik ke atas. Betul? Betul sir. Yang ni daripada atas, dia akan turun ke bawah. Itu je beza dia. Okay. So, dia akan turun ke bawah. Alright. Okay. Now, kita dah ada kita punya teks. Okay, now let kita tengok apa yang kita boleh buat dengan kita punya teks. Okay, saya tak nak go to very basic. Saya nak terus masuk almost to orang kata apa, intermediate lah. So, at least you guys tahu secara basic macam mana kita nak buat kita punya animation. Very basic animation first sebelum kita go deep dive kita punya Adobe After Effects. Alright, okay. So, kita pergi dekat kita punya layer yang bawah ni. Layer ni kita akan ada satu layer, iaitu kita ada satu saja layer ni. Okay. So, bila kita klik pada layer ni, alright, you guys akan nampak sebelah box yang color tadi tu, ada satu arrow yang dia tanda ke sebelah kanan. So, minta you guys tekan yang tu, arrow yang tu. Itu drop down lah, arrow. So, dia akan drop down, dia akan ada keluar option dekat situ. Kita ada text punya option dan kita ada transform punya option. So ada dua kat situ text dan juga transform. Kalau kita buka yang text tu, okay, kalau kita buka yang text tu, kita ada source of text, kita ada path option dan kita ada more option. Alright. Kalau kita buka lagi path option tu, dia akan bagi tahu kita punya path dan option yang ada, tak ada apa-apa path. Dan kita ada more option, dia akan bagi lagi lah kita punya group alignment lah, fill and stroke lah, everything semua kat situ. Itu adalah extra option. Okay. So, yang path option tadi tu. Okay, yang path option ni, macam mana dia boleh ada path option? Jikalau katalah for example, you guys ada buat garisan. Okay. So, you nak you punya tulisan tu berada dekat atas garisan. So, kita boleh gunakan path option. Kita buat garisan. Lepas tu kita buat teks. Lepas tu kita linkkan kita punya ni. Nampak sebelah tu kan ada none tu kan? Kosong. Sebelah kosong tu awak akan nampak ada macam ni. Naruto punya ni. Naruto punya logo ni. Nampak tak? Saya Nampak. Ni apa? Nampak. Apa nama clan ni? Kalau Naruto punya. Naruto betul Naruto kan? Uzumaki. Bukan Uzumaki, apa nama clan dia? Saya tahu nama dia Uzumaki. Nama clan dia apa? Uchiha. Ini Uchiha clan. So awak nampak logo tu nanti, kita linkkan dengan kita punya kita punya path lah ataupun kita punya garisan yang kita buat. Itu nanti saya akan talk another class. Okay, this one just very straightforward lah. Okay. So kita tutup dekat bahagian teks ni, kita nak pergi dekat bahagian transform. Okay, dekat bahagian transform, kalau perasan kita ada 5 option dekat situ. Kita ada anchor point, kita ada position, kita ada scale, kita ada rotation dan kita ada opacity. Okay, dan setiap satu perkataan tu sebelum tu awak akan nampak ada jam randik. Okay, kalau orang putih sebut timer, tapi kalau orang Malaysia sebut jam randik. Okay, yang kita punya stopwatch tu lah. Okay, stopwatch. Okay. So, konsep yang digunakan dalam Adobe After Effects ni adalah jenis konsep pakai keyframe. So, apakah yang dikata dengan keyframe? So, kalau awak tengok pada sebelah kanan ni, okay, pada sebelah kanan ni, kita ada satu line yang warna biru ni lah. Okay, itu yang kita punya playhead tu. Yang kita boleh gerakkan kita punya playhead tu. Dan kalau perasan dia ada nombor dekat kita punya tulisan atas tu lah. Kita ada 01.15F. F tu adalah untuk frame tau. Frame berapa. Sampai sebab tadi kita buat kita punya duration kita 10 saat sahaja. Maksudnya 10 saat sahaja. Jadi setiap 1 saat kita dah setkan dalam kita punya ni 29.97 frame. Ataupun kita ambil very basic, kita ada 30 frame. So setiap 1 saat akan ada 30 frame. Alright, okay. So maksimum dia sampai sini. Awak tengok ni kosong, ni nombor 10. Ujung ni 1. So konsep dekat dalam kita punya ni dia pakai keyframe. So keyframe maksudnya dia mesti ada first point, dia mesti ada second point. Dia tak boleh tak ada second point ataupun tak ada first point. Bila tak ada first point, animation tu tak akan jadi. Kenapa? Dia tak ada permulaan, macam mana dia nak berakhir. Orang kata apa, pengakhiran tu tak akan ada. Alright, okay.
So kita akan try very basic dulu dengan kita punya text ni. Alright. Okay, very basic dahulu. Okay. So apa saya nak you guys buat? Ambil you guys punya playhead ni. Okay. Playhead ni letakkan around dalam for example 2 second. 2 second frame ke ataupun 2.15 lah. Tapi saya rasa 2 second tu kira okey lah. Letakkan you guys punya playhead ni pada 2 second. Alright. Dah? Dah? Semua dah letak 2 second? Dah, sir. Alright, okay. So, bila kita letakkan 2 second pada sini, so kita punya text ni tak berubah apa-apalah. Dia masih lagi kat posisi yang sama. So, sekarang ni kita nak try to play around dengan position. So, sebelum kita nak ubah, okay, kita tahu kita punya ending dia mesti macam ni. Maksudnya, ini adalah kita punya pengakhiran. Akhir dia mesti nampak yang macam dekat skrin kita. So, kita plotkan dulu. Untuk plot, kita pergi dekat sebelah kita punya ni, transform tu. Sebelah tu ada jam randik tu. Awak klik je pada jam randik tu. Bila awak klik pada jam randik, nanti awak akan nampak sebelah kiri dia tu ada dot warna biru. Dan dekat kita punya timeline tu pun ada dot warna biru. Ada tak? Ada. Ada Alright. Okay. So kita dah tahu ini dah dia punya ending point. Okay, kita dah mark siap-siap. Okay, kita dah setkan kita punya point. Now let's go to kita punya first point. First point ni kita nak kita punya text ni keluar daripada mana. Okay. So sebelum kita nak ubah kita punya text ni, kedudukan text, kita kena bawa kita punya playhead ni. Kita ambil kita punya playhead ni, letak balik dekat position 00. Okay. Letak balik position 00. Okay. Dah? Sudah. Okay dah Okay. So bila kita dah letak pada position 00, dekat sini belum ada keyframe. Maksudnya kita tak plot apa-apa lagi. Now kita pergi dekat kita punya yang position tu, kita pergi yang dekat sebelah kiri tadi tu. Sebelah kiri tu awak akan nampak ada satu diamond. Okay, ada diamond yang tak ada warna biru. So klik pada diamond tu. Bila kita klik, maksudnya kita nak letak satu point dekat situ. So dia akan jadi warna biru. Dekat kita punya timeline lah. Timeline kita ni pada warna biru. Alright. Okay. Boleh kita continue? Boleh. Dah. Semua dapat Semua dapat? Semua boleh follow Boleh, sir. Alright. Boleh. Okay. Now kita continue Now kita nak ubah kita punya kedudukan ni. Okay. So sebelah kanan perkataan position tu awak akan nampak ada dua number, ada 996 ataupun 5, depends lah. Nombor dia akan ada variation. Sebab apa? Ini adalah position X dengan Y. So you either boleh tukar dekat sini position, ataupun you guys boleh menggunakan mouse, letak pada kita punya text ni, you guys movekan dia punya position. So saya movekan saya punya position, saya tarik sampai ke bawah, sampailah saya punya text ni hilang, sampailah ke bawah. Maksudnya dia keluar daripada saya punya screen. Alright. Ikutlah. You nak buat kiri, kanan, atas pun boleh. Tak ada masalah. Tak semestinya ikut saya lah. Alright. Dan bila kita buat, you guys akan dapat di satu line ni ada dot ni. Okay, jadi tak? Ada tak dot? Jadi, sir. Jadi Alright, okay, now bila dah jadi yang ni, kita ambil kita punya playhead ni, cuba kita gerakkan dengan kita punya mouse. Kita tengok apa jadi. Tulisan tu automatically dia akan return balik tu kita punya original position.
Simple as that. Alright? Okay. So awak boleh gerakkan menggunakan mouse ataupun awak tekan saja space bar, nanti dia automatic akan play. Alright? Simple as that. Itu kita panggil positioning lah. Kita positionkan kita punya text kita di situ. Right. Jadi tak? Jadi sir. Jadi sir. Jadi right, simple. Okay, simple as that. Right. Okay, ada tak siapa yang ada masalah bila dia nak tekan render tu, render dia lambat? Yang tadi render kan saya suruh tekan space bar kan. Bila kita tekan space bar tu sebenarnya ada render tau. Sebab tadi kan kosong. Yang line warna hijau ni tak ada. So dia nak render tu kita tekan space bar. Ada tak siapa ada masalah dia nak render tu lambat? Ke semua masih lagi smooth? Masih smooth lagi sir. Masih smooth? Okay, alright. Tak apa. Alright. Okay, in case saya bagi tahu awal lah. In case. Katalah in case nanti bila you guys buat tiba-tiba, so saya dah tekan space bar tapi dia lambat, dia keluar macam ni. Satu ataupun tak keluar lama sikit lepas tu bawa satu macam tu kan. Okay. So apa yang kita boleh buat, maksudnya sekarang ni either memory you full ke, ataupun ada yang tempat lain dah pakai memory ke, ataupun graphic card you digunakan untuk tempat lain ke dan sebagainya. Kita pergi dekat sini, kita alter kat sini. Pergi naik atas kat skrin ni, awak akan nampak ada satu perkataan full ni. Jumpa tak? Ni perkataan full ni. Jumpa? Jumpa sir. Ada Okay. So awak klik kat situ. Okay. Dia akan ada bagi option. Kita ada half, kita ada third, kita ada quarter. Okay. Ini adalah untuk kita punya preview. Kita nak playback balik. So selalunya siapa yang ada a good punya graphic card dan a good punya processing power, so dia boleh pakai full lah. Full maksudnya bila kita playback balik dia tak akan jadi issue. Okay. Jikalau ada jerky ataupun awak punya rendering tu lambat dan sebagainya, saya recommended pakai half sahaja. Bila pakai half tu awak akan nampak resolution ni macam half lah, nampak pixelated sikit. Tapi tak adalah pixel sangat saya rasa. So saya convertkan kepada half. Masih lagi viewable. Maksudnya kita boleh tengok. Tapi kalau kita tukarkan kepada quarter, awak nampak dah start nampak ada macam jagged lah. Dan nampak macam pixelated sikit. So saya tak recommend pakai third ataupun quarter. Pakai half saja. Half is enough. Sebab half ni pun kita dah boleh playback smooth lah. Memang takkan ada isu. Right? Okay? In case lah, next time lah. Kokok nanti sekarang ni kita ada satu text lah. Nanti bila you guys dah buat banyak-banyak text, tiba-tiba hang. Kalau check balik dekat sini, ini preview. Kalau full, tukarkan kepada half. So kalau macam for example, jikalau dia memerlukan 2GB untuk play you punya ni, bila kita buat half, dia hanya perlukan 1GB sahaja. Untuk processing, power dia untuk playback balik kita punya motion kita dekat sini. Alright, okay. So far okay, boleh follow? Boleh sir. Alright, okay. Now kita tengok kat sini. Now, awak perasan tak bila kita buat 2 point, kita dah ada 2 point. Kita ada dah kita punya first point dan kita ada kita punya second point. Okay. So bila kita ada 2 point ni, awak perasan tak bila kita playback, kita punya text ni nampak macam flat. Flat kosong, dia naik, lepas tu dia stop. Macam kita buat dalam kita punya PowerPoint. Betul? Betul. Alright, okay. So apa yang kita boleh buat dalam kita punya Adobe After Effects ni, kita boleh buat dia macam fade in, fade out. Dia kalau ikut dalam editing kita macam fade in, fade out lah. Maksudnya dia masuk smooth, nanti dia keluar pun smooth. Right, okay. So apa yang kita perlu buat adalah kita boleh pergi dekat kita punya titik ni. Ada 2 point ni lah. Okay, sebab dia point opening dan dia ada point closing. So pergi pada titik ni, klik pada titik yang pertama, tekan shift, lepas tu klik pada titik yang kedua. Either one lah. Yang mula dulu pun boleh, yang kemudian tu pun boleh. Tak ada masalah. Janji dua-dua ni di-select. Dua-dua ni menjadi biru. Lepas tu pergi dekat kita punya titik yang kedua ataupun yang pertama, mana-mana, either one. You right click. You right click you punya mouse. Bila you right click you punya mouse, you guys pergi paling bawah sekali. Iaitu keyframe assistant. Bila kita tekan pada keyframe assistant, you guys dapat this option yang ditulis kat situ, easy ease,
is in dengan is out. Okay, kalau kita ambil easy is, dia automatically akan buatkan kita punya animation tu lah. Ada yang apa, yang mula dia akan automatically masuk easy in, yang habis tu dia automatically akan keluar sebagai is out. So you don't have to worry. Kalau awak tengok dia punya shortcut key pun dia dah bagi tahu siap-siap. Shortcut key dia adalah F9. Jadi tak payahlah awak nak select dua right click, tak payah. Awak terus klik pada keyframe dan terus tekan F9, automatically dia akan apply easy is. Alright, okay. So since kita dah select dua-dua, okay, dua-dua key point ni, now kita ambil pada easy is. Alright, okay. Bila you klik pada yang ni, okay, dia memang tak jadi apa-apa. Alright. So apa yang jadi bila kita playback balik, kita akan nampak dia lebih smooth. Dia naik slow. Lepas tu dia habis pun dia akan jadi slow. Cuba try tengok. Jadi tak? Jadi. Okay. Jadi semua jadi? Jadi sir. Alright. Okay. So jadi. Alright. Okay. So itu adalah kita punya basic animation, yang di mana kita ada kita punya keyframe dan kita boleh bubuk is in dengan is out, dan kita boleh adjust kita punya position. Right, simple as that. A very very simple punya animation. Sebab kena ingat, ini adalah based on pada keyframe. Right. Ada orang akan tanya dengan saya, "Sir, saya dah terplot dekat sini. Macam mana kalau saya nak plot kat yang ujung ni? Saya nak ada pergi kat 10 saat. Saya kena delete, kena buat balik." Tak payah delete dan buat balik. Okay. So kita boleh panjangkan yang ni, kita punya ni, point ni, ambil ni, drag je kepada frame yang ke-10 ataupun mana-mana yang kita suka. Alright, okay. Kita boleh adjust. Okay. So kalau tengok tadi saya letak pada titik ni, saat yang kedua. Bila saat yang kedua, awak tengok dia punya timing 1, 2. So dia agak dragging, dia agak panjang. Okay. So kita boleh pendekkan timing. Macam mana kita nak pendekkan timing? Kita ambil kita punya keyframe ni, kita kedepankan dia lagi. So saya buat 1 saat. Okay. So bila saya buat 1 saat, apa akan jadi? Dia akan lebih cepat dan lebih laju. Lagi pendek kita punya saat, lebih laju animation yang kita akan produce. Lagi panjang kita letakkan kita punya keyframe dekat ujung, lagi lambat lah ataupun lagi slow lah teks awak tu akan naik. Sebab apa? Dia perlu complete the hours ataupun duration, barulah dia boleh habiskan benda tu. Okay. So now you know that if like say you want to make it your animation slow, and then bring your keyframe on the right hand side of your timeline. But if in case you want to make your animation become much more faster, and then you can drag your end point, okay, moving it forwards nearby to the first point. Maybe either the first second or maybe less than first second. So whenever you throw back the playhead, and then when you play back, it become much more faster compared than just now. Okay, it's up to you guys, yang mana you guys rasa bersesuaian dengan you guys punya animation. Kalau macam ni, macam agak not worth it lah. Sebab apa? Dia jalan laju, tak sempat orang nak baca. Maybe for example, nanti bila kita apply graphical line ke dan sebagainya, kita nak buat laju, dan kita tahulah macam mana kita nak ubah kita punya anchor point ataupun kita punya point dah kita plotkan pada kita punya timeline. Alright. Okay. So far okay? Boleh follow? Boleh. Boleh follow? Boleh Right. Ada soalan tak? Semua okay boleh? Okay sir. Alright. Okay, kita go for 5-minute break. Saya nak bagi attendance sheet jap untuk you guys scan. Semua pakai laptop kan? Pakai phone je. Allah. Habis macam mana nak buat? Buat apa? Buat yang ni, tutorial ni? Oh, Google Meet kat phone. Google Meet kat phone. Alright. Okay, saya display pula. Saya bagi QR code. Okay, Google Meet. Okay, boleh scan? Sekejap sir, tengah fikir macam mana nak scan.
Siapa yang boleh scan, scan dulu. Sir, tak boleh scan. Kenapa? Kehadiran tidak sah. Kenapa tidak sah tu? Hari ni hari Rabu betul kan? Hari Rabu 9 malam hingga pukul 11 malam. Mana Selasa, sir? Oh, Selasa eh? Jap. Saya Mana salah. Selasa? Saya salah setting ke? Oh, sorry. Salah kelas. Besok pun ada kelas ganti kan? Sir. Okey, sekejap. Okey. Ini betul. Okey, Selasa 9 malam hingga 11 malam. Cuba scan. Okay, sir. Start, sir. Okey dah? Dah, sir. Semua dah? Semua dah scan? Okey, jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang tak scan? Siapa? Mari kita tengok siapa yang kena. Aiman Hanif. Aiman Hanif tak ada eh? Aiman tak ada eh? Aiman tinggi ni. Ada? Aiman ada. Aiman. Ya, sir. Ada? Saya ada. Saya tak scan. Tak apa, saya dah tanda. Okey, kira semua ada eh? Semua ada. Right. Okey, kita go for 5 minute break dulu. Lepas tu jadi kita sambung balik. Boleh? Boleh, sir. Boleh.
Okay, boleh kita continue? Boleh, sir. Boleh Right. Right, okay. Tadi kita dah buat kita punya animation based on pada position kita punya text. Okay. So, mesti ada antara you guys kata, sir, ni adalah common lah, sir. Mana-mana pun ada. Yes, betul. Ini adalah common. Betul. Tapi at least kita kena tahu basic dulu sebelum kita buat yang lebih drastic lah. Okay. Selain daripada yang ni, okay, yang ni saya buat position. Okay. Lepas tu kita ada scale, kita ada rotation, kita ada opacity. Okay. Sebenarnya kita boleh buat yang lain-lain tu sekali arung lah. Okay, maksudnya kita boleh do adjustment. So, macam for example, saya akan tunjukkan dengan you guys macam mana kita boleh buat opacity. Okay, yang lain tu nanti you guys boleh try out lah. Kita akan cuba yang opacity ni dulu Yang scale ni macam kalau kita nak besar kecil lah. Okay, saya nak terus jump kepada opacity. Okay, pergi pada opacity. Konsep yang sama. Okay, kita pergi pada kita punya endpoint. Okay, lepas tu kita tekan pada kita punya timer ni, meter ni, untuk kita mount ataupun kita nak drop kita punya keyframe. Alright, okay. So, awak boleh drop dulu keyframe untuk opacity tu. Okay dah? Dah, sir. Alright, okay. So, kalau awak perasan, dekat sebelah perkataan opacity tu, dia akan ada tulis itu 100%. So, maksudnya kita nak kita punya teks tu, pada hujung dia, pengakhiran tu nanti, dia mesti 100%. Maksudnya, kita akan nampak ke semua dia nanti. Now, ambil awak punya playhead tu, return back to the original position. Okay. Return back to original position. Lepas tu, sama juga konsep. Kita pergi klik pada yang dekat kita punya yang ni. Apa tu? Add keyframe tu dekat kita punya opacity tu, yang sebelah kiri tu, kita letak kita punya keyframe. Right, and then opacity tu kita drop down, kita jadikan dia kosong. Okay, you guys boleh klik dan tekan kosong, and then you guys boleh tekan enter, ataupun you guys drag you guys punya mouse sahaja pun boleh. Alright, okay. So once kita dah tukar opacity tu, kita play kita punya animation, kita akan nampak dia akan jadi faded sampai dekat dia punya endpoint, baru dia akan fully color. Alright, okay. Dia fade, dia masuk sampai endpoint, baru dia akan fully color. So, jadi kan? Jadi, sir. Jadi semua jadi So, now kalau kita tekan spacebar, kita play. So, kita ada dua jenis motion. Motion yang pertama adalah pergerakan daripada bawah naik ke atas. Motion yang kedua adalah dia akan fade lah. So, maksudnya daripada opacity kosong, dia akan masuk, dia akan pergi kepada 100% punya opacity. So, kita boleh play around dekat sini lah. Okay, untuk kita punya simple motion. Alright, okay. So, kita ada scale ni pun awak boleh buat. Rotation ni pun awak boleh buat. Rotation biasalah kita pusingkan dia lah, kiri kanan ataupun kanan ke kiri lah. Just normal. Tapi untuk text ni jaranglah kita pakai rotation. Rotation ni nanti saya akan tunjuk apabila kita buat motion untuk kita punya grafik. Selalunya grafik lah yang akan ada motion dalam bentuk rotation nanti. Alright, okay. Boleh? Boleh. Okay, so far yang lain semua okay? Boleh follow? Ya, tak dapat. Okay, tak dapat. Lagi sekali Boleh, sir. Okay. Yang opacity ni. Nampak tak yang bawah sekali opacity ni? Nampak. Okay, so ambil playhead ni. Okay, letak pada kita punya endpoint. Sama macam yang kita punya position punya endpoint tadi tu. Lepas tu tekan jam randik tu. Nanti dia akan buat satu dot biru dekat yang bahagian opacity tu. Okay. Okay. Lepas tu ambil playhead ni. Letak balik pada dia punya 0 point. Yang first lah. First point tu. Lepas tu dekat sebelah kiri tu awak akan nampak ada satu yang tadi lah, yang masa kita nak plotkan kita punya keyframe tu. Warna putih tu, diamond tu, klik pada diamond tu sampai diamond tu jadi biru. Okay. Okay. Lepas tu tukar dia punya opacity tu daripada 100 tu jadikan kosong. Okay. Right. Nah, so
Cuba play back tengok. Dia jadi tak? Dia mesti fade. Lepas tu dia masuk, dia ada colour. Dia full colour. Okay, okay. Jadi? Jadi. Yang lain jadi tak? Jadi sir. Alright. Okay. Now. Okay, itu basic Basic. Yang lain tu nanti you guys boleh try out lah. Scale dan juga rotation. These are a very basic punya animation untuk kita buat kita punya pergerakan teks dan sebagainya lah. Kalau kita tengok secara commonnya, ini adalah common. Macam for example dekat dalam kita punya software-software lain pun kita boleh buat. Dekat dalam kita punya PowerPoint pun boleh buat. Cuma kita ada macam tadi lah. Saya bagi tahu kita ada is in dengan is out. Untuk jadi cantik. Alright. Okay. Alang-alang saya sebut is in is out tu. Mesti ada orang cakap, sir, is in is out ni dia memang ada satu passion tak boleh kita nak custom ke? Sebenarnya is in dengan is out ni kita boleh custom based on apa yang kita nak. So macam mana kita nak custom is in dengan is out? Sebab kalau macam for example, kalau saya play macam ni, macam ni je, tak boleh kita nak custom ke kita punya graph tu bagi dia down sikit ke dan sebagainya, boleh. Okay, so untuk custom kita punya is in dengan is out, okay, senang saja. Pergi dekat awak punya ni, kita punya timeline ni, awak tengok kita ada this icon ni, icon yang belah atas ni. Ada icon kotak lah, lepas tu ada icon macam back lah, ada icon movie, lepas tu ada icon motion, lepas tu ujung tu awak nampak ada graph editor. Jumpa tak icon ni? Jumpa sir. Okay, cuba klik pada graph editor tu. Bila klik pada graph editor, awak akan nampak this one. Ni. Ini adalah kita punya graph yang membuatkan kita punya is in dengan is out tadi. Alright. So, kalau kita tengok, 6 dia naik sini. Ini kita punya graph tadi. So, you guys boleh adjust you guys punya graph kalau you guys nak adjust. Okay. Either awak dropkan dia macam ni sikit ke. Ni naik. Sorry. Ni. Okay, you guys boleh adjust dia punya point lah. Sorry. You guys boleh adjust dia punya point. Nak naik ke. So, kalau naikkan, dia akan ada adjustment. Boleh saja. Tak boleh adjust Sepatutnya boleh adjust ni. Percentage ni. Sekejap Okay. Kita boleh adjust lah kita punya point. Dia nak drag sampai hujung pun boleh. So, drag sampai hujung. Dia akan jadi macam flatten lah. Kalau kita drag dia ke depan balik. Sorry. Ambil key point ni. Kita drag yang ke depan sampai sini. So, dia akan jadi a bit smooth sikit lah. Okay. So, everything is adjustable. You guys boleh adjust kita punya keyframe dan sebagainya lah. Untuk kita punya is in dengan is out yang this one. So, you guys boleh klik kat sini dan you guys boleh adjust. Nampak tu? Ni yang tadi curve. Sorry. Saya return balik Klik pada awak punya point tu. Yang ni. Ataupun yang ni. Okay. So, saya pergi kat is in ni. So, saya klik pada is in ni. Saya select. And then saya klik pada graph. Dia akan keluar yang ni. So, kita boleh adjust kita punya ni. Kita nak dia laju ke. Kita nak dia slow ke. Kita boleh adjust. Alright. And then bila you dah adjust, cuba you try to play back. Tengok macam mana. Okay ke tak okay dia punya speed dia. Okay. Dan sama juga dengan yang tadi ni. Is out ni pun sama. Kita klik pada kita punya is out ni. Dan kita tengok graph dia. Kita akan dapat lah dia punya graph dia macam mana. Kita boleh do some adjustment pada kita punya graph. Right. Okay. So you guys boleh buat lah adjustment untuk yang kita punya is in dan juga is out. Nanti ada banyak lagi lah yang kita boleh gunakan graph editor ni untuk kita nak modify. Selain daripada is in dengan is out tu lah, ada banyak lagi benda yang kita boleh modify nanti later on. Alright, okay? So far okay boleh? Boleh. Alright. Okay, next. Next, apa yang kita nak buat adalah, okay. So next apa kita nak buat adalah, okay, settle Semua okay boleh follow?
Boleh sir. Alright, okay, next apa kita nak buat adalah kita nak masuk sedikit advance setup untuk kita punya text ni. Alright, okay. So saya nak you guys tutup yang dekat transform ni, tutup balik yang perkataan transform tu. Kita dah tak pakai yang tu dah. Okay, tutup balik dulu. Buat sementara waktu tu. Kita nak pergi tengok yang dekat text ni. Awak nampak hujung belah kanan tu, awak nampak ada satu perkataan yang tulis animate. Ada tak? Nampak tak ni? Animate. Ada? Nampak sir. Okey. Sebelah perkataan animate tu awak akan nampak ada satu ikon. Okey, cuba klik pada ikon tu. Nanti dia akan bagi kita an option. Okey, dia akan bagi kita an option dekat situ. Alright, okey. So dekat sinilah option yang di mana kita boleh masukkan apa-apa macam, dia bukan kata effects tapi macam function lah. Function kepada kita punya layer untuk kita buat dia punya effects yang kita rasa kita nak apply pada kita punya text dan sebagainya. Alright, okay. Kalau awak tengok kat sini kita ada macam-macam anchor point lah, position lah, scale lah, skew, rotation, opacity. Lepas tu kita nak apa tu, fill in RGB lah, color RGB lah, stroke color lah, okay. So dan sebagainya. Alright. So ini adalah yang kita punya most likely land animation lah. Okay. Now apa yang kita nak buat adalah kita nak cuba tengok macam mana kita boleh buat effects in terms of kita punya opacity. Tadi kita dah buat opacity yang tu kan. Cuba kita nak tengok opacity yang ni. Sekejap Alright, jap. Jap. Okay, betul. So pergi kat animate tu. Pergi kat animate tadi tu, ambil yang opacity yang ni. Klik pada opacity yang ni, this one. Okay, dah? Dah sir. Okay. Bila klik pada opacity tu, awak akan perasan dia akan bagi satu yang ni dipanggil sebagai mana tadi? Ni. Animator. Nampak tak bawah ni ada animator? Tadi dia ada tag saja kan? Okey, bila kita tekan yang tadi, dia akan buka yang ni, dia akan tunjuk bawah ni ada satu ni animator ni. Sebab tadi kita ada path option dengan more option. Lepas tu bawah ni akan ada animator. Animator 1. Ada tak yang animator 1 ni? Ada sir, ada. Ada Ada sir. Okay, so buka dia punya ni. Dia punya arrow tu. Buka dia punya arrow. Nanti dia akan bagi awak tu. Sekejap saya naikkan. So at least you guys nampak lah. Alright, okay. So dia akan bagi kita ni. Sekejap ni saya kecilkan sikit 50%. Okay, so awak nampak lah saya punya ni. Okay. So bawah tu dia ada range selector lah. Dia ada advance lah dan sebagainya lah. Okay. So now apa yang kita nak buat adalah kita nak buat kita punya animation based on pada opacity. Okay. Alright. So kalau awak tengok kat sini, kita boleh masukkan, kita letakkan kita punya playhead ni pada first frame dulu. Okay. Masukkan pada first frame. Lepas tu kita ada kita punya range selector, offset ni dan sebagainya lah. Okay. So kata macam for example dia start kepada 0. Dia memang start 0, dia tak ada mention apa-apa dan dia akan end kepada 100. So apa yang kita nak buat adalah kita nak setkan dia kepada offset ni pada kita punya end frame lah. So kita letakkan sini. Perasan tak ada bawah ni ada range selector. Lepas tu kita ada kita punya offset ni. Start, end, lepas tu ada offset. Ada jumpa tak? Okay. Tekan pada jam randik dia tu. Okay, stopwatch tu. Biar dia buat, dia plotkan satu titik dekat sini. Dekat yang permulaan. Lepas tu pergi pada pengakhiran dia. Pengakhiran kita punya teks tu. Okay. And then you plot satu lagi keyframe pada kita punya offset.
Alright, okay. Dah? Dah, sir. Okay, now 0% tu cuba tambahkan nilai kat situ. Kita punya 0% tu. Sorry, tambah nilai. Cuba negatifkan yang 0% tu. Okay. And then yang sepatutnya kalau saya buat 0%, Cep. Ni bukan Okay, kalau ikutkan sepatutnya dia akan jadi kosong. Okay, jap. Saya rasa macam ada double ni. Okay, teks betul. Alright. Okay, kalau bila kita dah buat offset kosong, kita letak kat kita punya keyframe yang ni, kita letakkan dia sebagai 100%. Sepatutnya bila kita playback balik ni, dia punya tulisan ni sebenarnya kosong. Dia tak ada dekat sini. Maksudnya bila kita kosong, dia akan jadi kosong. Sekejap saya kod saya termiss step. Sekejap tak betul. Okay, kalau saya setkan ni. Okay. Alright, okay. Satu step saya lupa Letakkan awak punya keyframe ni balik. Sorry, awak punya playhead ni dekat kosong. Lepas kita bubuh offset kosong, bawah ni ada opacity. Nampak tak? Ada opacity. Nampak, sir. Ada tak? Yang lain nampak tak? Ada opacity? Ada, sir. Okay, kosongkan dia. Kosongkan dia Okay. Lepas dah kosongkan dia, kita ambil kita punya playhead, kita bawa dekat kita punya yang depan tadi tu. Yang dekat kita punya offset tu lah. So, jadikan dia 100. Okay. Dah jadikan dia 100? Dah, sir. Okay, lepas tu, dekat bawah advance ni ada unit, selepas tu ada based on. Okay, dekat based on ni, kita boleh pilih karakter kita nak keluar macam mana. Alright. Awak nak keluar karakter saja pun boleh. Kalau karakter saja, dia akan jadi satu karakter dengan satu karakter. Dia akan keluar. Ataupun awak nak keluar karakter dengan space. Ataupun nak keluar words. Ataupun nak buat bylines. Okay. So, kalau saya buat byline, maksudnya dia akan keluar line by line. Nampak? Dia akan hilang line by line. So nampak bila saya playback yang ni, awak tengok ini saya ambil, saya tunjuk dulu. Kalau saya ambil karakter, awak tengok bila saya playback, dia akan keluar karakter. Okey. Tetapi kalau saya ambil line, okey, saya ambil line, dia akan keluar line by line. Dia akan keluar satu line. Dia tak keluar karakter yang macam satu keluar dia akan keluar line by line. Tengok motion ni saya tunjuk awak je saya besarkan. Fit. Okey. Ini adalah line by line. Nampak? Dia keluar satu line. Alright, okey. So kalau yang ni adalah by character. Okey. Yang ni adalah by character. Tengok dia keluar satu karakter. Nampak tak beza dia?
Nampak beza dia kan? Nampak sir. Okay. So sekarang ni kita boleh ada option untuk memilih either kita nak keluar by line ataupun kita nak keluar by character. Ikut pada kita punya plan out lah. Kita nak keluar dia by text tu by line ataupun by character. So manually kita boleh buat benda ni. Kita nak setkan dia punya apa tu? Dia punya konsep. Kita nak buat line by line ke ataupun kita nak buat by character. So the option is yours. You guys boleh buat. Alright, okay? So itu function yang kita punya animator. Cuba buat dulu. Boleh tak tadi yang by line dan by apa tu? By character tu. Okay, boleh? Jadi tak? Jadi. Jadi kan? Alright. Okay, Alhamdulillah kalau jadi. Alright, okay. So you guys tahu, bila whenever kita do kita punya text, kita bukan sekadar kita boleh menggunakan transform yang basic ni untuk kita buat kita punya motion. Tetapi kita boleh menggunakan animate yang ada kat tepi ni untuk kita buat fill up lagi lain yang kita nak. Kita boleh kita boleh buat color, kita boleh buat tracking. Okay? Kita boleh buat anchor. Benda-benda ni semua nanti yang akan kita akan tengok nanti the next punya apa tu kelas yang di mana sekarang ni kita fokuskan pada text saja, motion text. Nanti bila kita akan masuk nanti macam mana kita nak motionkan kita punya grafik. Bentuk bulat dan sebagainya lah. Dan yang lain-lain tu lah. Okay? Barulah kita akan nampak dia punya final output dia macam mana. Right, okay? So sekarang ni kalau kita tengok very simple, tak ada terlampau orang kata apa, tak terlampau pack sangat dengan layers. So kita mudah untuk kita nak render kita punya ni. Alright, okay? Very simple dan very nice kita nak render, okay? Dan kita punya timeline ni pun ada dalam 10 saat saja, okay? Tak berapa panjang lah. Tapi whenever nanti bila kita start buat kita punya text animation yang ada complicated punya layer lah. Sekarang ni layer ada satu je. Nanti ada banyak, berkemungkinan dia akan ambil masa lah untuk kita nak render ataupun untuk kita playback kita punya yang ni lah. Untuk kita tengok. That's why kita boleh setkan ni sebagai half. Dan nanti yang dekat sini pun kita setkan tadi kita punya rendering kita punya machine tadi. Kita nak render dia menggunakan graphic card ataupun yang biasa sahaja. Right, okay. So, kita dah sampai yang one point yang di mana kita dah boleh animate menggunakan yang animate ni lah. Kita boleh adjust dia punya offset. Kita boleh buat karakter kita by karakter ataupun kita boleh buat by line. Alright, okay. Now, katalah macam for example, sir, saya dah buat semua-semua ni sebenarnya tiba-tiba teks ni saya nak kena tukar. Saya nak kena buat balik one by one ke? So macam mana rasa-rasanya? Ke kita boleh tukar je teks? Penat ni dah buat tadi tu, panjang, dekat sejam nak kena buat kan? Alright, okay. So whenever kita ada problem in the middle, kita nak change kita punya teks ni, kita boleh pergi pada teks ni, alright, okay. So you have this source of text, alright. Source of text ni you guys boleh tukar, alright. You guys boleh tukar you guys punya teks ni. Alright. Sorry. You guys boleh tukar you guys punya text based on pada you guys punya yang ni lah. Alright, okay. So you guys boleh tukar you guys punya text ni. Tak semestinya sebelum kita
selepas kita animate, kita tak boleh tukar kita punya text. Boleh tukar kita punya text So you guys just klik, ambil balik yang T ni, tukar kat sini. Okay, saya bersama-sama dengan pelajar USAS melalui, katalah saya tinggal lah, melalui Google Meet bagi mengikuti kelas motion graphic dan Adobe After Effects. Okay, dah settle yang tu. Saya kecilkan sikit, sorry. Saya adjust karakter saya kat sini. Okay, kita masih lagi ada option lah untuk kita nak adjust everything. Okay, so saya boleh adjust kat sini. And then the whole thing tak payah ubah, sebab dia automatically adjust untuk kita. Right. So jadi kalau macam for example tertinggal ke, tersalah ke dan sebagainya, jangan risau. Kita boleh modify kita punya teks. Yang lain yang kita ada buat tu tak payah risau, dia automatically akan ada dalam kita punya resources. Jangan tu nak kena buat balik ke A sampai Z kan. Tapi apa salahnya kalau buat balik? Betul? Seronok kalau buat balik ni. Dia mesti ada sumpah-sumpah seranah keluar kan. Right? Mana kata okey je. You guys boleh do all the adjustment lah. Dia masih lagi nampak value dia ada kat situ. Nampak dia boleh naik, something like that. Okay, very good lah. Kita boleh do kita punya adjustment. Sama juga kalau you guys nak change the colour pun boleh. Masih lagi ada option dekat situ. You guys boleh change the colour, double click dekat sini, adjust colour. Oh tak suka lah colour ni, nak buat colour lain, boleh. Tak ada masalah. It's up to you guys, and then everything is changeable. Dengan dekat sini lah. Bila saya kata changeable tu, maksudnya memang betul-betul changeable. Kita boleh tukar. That's why saya bagi tahu, dengan Adobe After Effects kita can custom. Whatever kita boleh buat, kita boleh custom. Kita boleh adjust, kita boleh do customize. Alright, okay. Kalau macam for example saya nak this specific tulisan, only this specific tulisan je yang saya switchkan dia macam tu, boleh, tak ada masalah. Alright, okay. Ataupun saya nak this specific ni Google Meet ni saya nak switchkan dia, and then saya nak colorkan dia warna hijau, nak differentiate sikit, boleh, tak jadi masalah. Tapi kalau macam for example whenever kita try menggunakan software lain, dia tak boleh, dia nak tukar semua. Dia tak boleh kita nak buat spesifik. Right. So bila kita dah do adjustment, semua yang animation kita akan always ada pada kita punya current frame kita. Should be okay dan tak akan ada masalah. Right. Okay, so far okay? Boleh? Boleh follow? Ada soalan tak? Ada soalan tak so far? Okey, saya tak ada. Tak ada? Semua boleh follow? Okey, sir. Semua boleh follow? Boleh je. Alright. Boleh Okay. je. So, saya ada nak bagi awak task sikit. Task sikit, simple saja. Saya nak awak buat teks ni. Hari ini saya bersama dengan pelajar-pelajar USAS melalui Google Meet bagi mengikuti kelas motion graphic dengan menggunakan Adobe After Effects. Okay. Lepas habis tu, yang saya hari ni, saya, nama awak hari ni saya, kalau Zamri tulis Zamri, kalau Aiman tulis Aiman. Kalau macam for example Farah Hanif tulis Farah Hanif. Okay. Bersama pelajar-pelajar USAS melalui Google Meet sini. Okay. Buat yang ni. Saya nak you guys buat yang ni. Alright. Okay. Yang ujung lah, penghujung ni. Buat yang ni. Alright. Lepas tu saya nak you screenshot you punya screen ni. Screenshot yang ada nampak ada plot ni. Plot yang kita dah buat keyframe tu. Alright. Okay. Boleh? Sir, kena pakai ayat tu ke? Kena pakai ayat saya ni. Hari Lagi ini. sekali saya ayat dia. Tengok dekat skrin tu. Hari ini saya bersama. Hari ini saya Zamri bersama, ataupun hari ini saya Aiman bersama pelajar-pelajar USAS melalui Google Meet bagi mengikuti kelas motion graphic dengan menggunakan Adobe After Effects.
So you guys buat sebab nama you guys ada. Lepas tu saya nak you guys print screen sekali dengan you guys punya Premiere tu. Lepas tu submit dekat kita punya kelas, iaitu kita punya Telegram. Buat lu. Okey dah? Dah, sir. Okay? Boleh? Right, okay. So, jadi yang ni you guys boleh save you guys punya file. Pergi dekat atas ni, file. And then you guys boleh tekan save as. Alright, okay. So, dia ada banyak lah option as semua tu. Okay, you guys boleh tekan save as. Dan you guys boleh namakan you guys punya working file tu. Tadi kan saya bagi tahu awal tu. Yang tadi kita buat kan kita nama kita punya tu com1 kan. Dia tak akan jadi com1 sebab com1 tu adalah macam kita punya canvas. So ini adalah kita punya project. So you guys boleh namakan lah nama project ni adalah apa. Maybe for example you buat teks ke dan sebagainya. You guys boleh save lah you guys punya file ni. Selalunya lah. Kalau selalunya untuk PC dia akan recommend untuk simpan dekat dalam Adobe punya file. Okay. Ada dia punya file project lah. Macam ni for example. Ada file project yang dekat dalam kita punya user ni. Ada Adobe. Mana Adobe? Creative Cloud ni. Dia akan minta save dekat situ lah. Sebab senang kita nak easy untuk kita access balik lah. Tapi kalau tak ada you guys malas nak simpan kat situ. You guys boleh simpan dekat mana you guys rasa
yang you guys senang nak capai dan dapatlah secara basic itulah, dan you guys boleh save you guys punya file nanti. Right, okay? So kalau okay, tak ada sebarang masalah, saya rasa kita boleh habis kelas kita pada malam ni. InsyaAllah besok kita akan bersambung dengan satu lagi bahagian macam mana kita nak motionkan kita punya grafik dekat dalam Adobe After Effects. Alright? Ada soalan tak? Sir, Ya. screenshot tu hantar kat mana? Dekat dalam kita punya group Telegram. Okey, baik sir.